Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila masyayikhina syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga menjawab salam-salam daripada yang menonton dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar. Sayyidina Muhammadanil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita kesempatan, masa lapang dan kesihatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan alhamdulillah pada malam ni kita dapat teruskan kelas kita dalam kita mendengar hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada buku 40 hadis penawar hati yang disusun oleh guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah taala. Dan alhamdulillah kita pada malam ni kita masuk pada hadis yang keempat setelah minggu lepas kita dah selesai tengok pada hadis yang ketiga, dan hari ini insya-Allah kita akan tengok sama-sama pada hadis yang keempat yang diberi tajuk merompak sebilah kayu siwak sudah boleh membawa masuk neraka. Hadis yang keempat, wa bisanadil muttasil ila al-imam al-Muslimah rahimahullahu ta'ala. Wa bihi qala an Abi Umamah Iyas bin Tha'labah al-Harithi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminih faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Faqala rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Faqala wa in qadiban min arakin. Rawahu Muslim. Hadis yang pertama dalam bab ini, Ahmad penyusun mendatangkan dalam bentuk dua hadis dalam tajuk yang sama. Pada hadis yang pertama disebutkan maksudnya, artinya daripada Abu Umamah Iyas bin Tha'labah al-Harithi radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil hak milik seseorang Islam dengan sumpahnya, yakni dengan mengambil secara paksa ataupun merompak, maka Allah Ta'ala telah mewajibkan neraka baginya dan telah mengharamkan syurga untuk dimasukinya. Kemudian ada seorang lelaki yang bertanya Nabi SAW, dia tanya, kalau hanya barang yang sangat sedikit ya Rasulullah,
Kalau barang tu sikit sangat, macam mana ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Nabi SAW menjawab, walaupun hanya sebilah kayu arak. Ini kayu arak, kayu yang digunakan untuk bersiwak. Kayu sugi lah. Hadis riwayat Muslim. Itu hadis yang pertama. Berkaitan dengan mengambil hak orang lain dalam keadaan orang itu tidak mengizinkan, mengambil secara paksa ataupun mengambil secara merompak. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang itu syurga. Kemudian dimasukkan orang itu ke dalam neraka. Wal-'iyazubillah. Kemudian satu lagi hadis yang disebutkan wa'an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala lamma kana yawm Khaybar aqbala nafarun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanun shahidun wa fulanun shahidun hatta marru ala rajulin faqalu fulanun shahidun faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalla inni ra'aituhu fin nari fi burdatin ghallaha aw aba'ah. Pada hadis yang kedua dalam tajuk ini, hadis riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata setelah selesai peperangan Khaybar, lamma kana yaumu Khaybar, setelah selesai peperangan Khaybar, ada segolongan di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menghadap kepada beliau. Ini kepada Rasulullah. Kemudian mereka berkata, si fulan itu mati syahid dan si fulan itu mati syahid. Sehingga akhirnya mereka menyebutkan nama seorang lelaki-laki. Mereka berkata si fulan itu juga mati syahid. Lalu Nabi SAW bersabda, tidak, sama sekali tidak. Kalla, tidak, sama sekali tidak. Fulan itu saya lihat dimasukkan ke dalam api neraka kerana menyembunyikan selembar selendang. Atau ini perawi hadis ni ragu atas sama ada selendang ataupun selembar baju kemeja daripada harta rampasan perang. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Pada hadis yang kedua ni kita ambil pengajaran. Sebelum itu kita tengok dulu Sayyidina Umar Al-Khattab. Perawi bagi hadis ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa Sayyidina Umar bin Al-Khattab? Sayyidina Umar bin Al-Khattab, semua kita tahu dia adalah daripada Khalifah Ar-Rashidin yang kedua, ada selepas Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab ini dia memeluk Islam ketika di Mekah. Ketika di Mekah, berkat daripada doa Nabi SAW, Allahumma a'izzal Islam bi'umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu daripada dua Umar. Satu Umar Al-Khattab, satu lagi Amru bin Hisham, ini Abu Jahal. Maka berkat doa Nabi SAW itu, maka Allah Subhanahu wa taala pilih Umar bin Al-Khattab. Sedangkan ketika itu dia satu hari dia dalam keadaan marah. Dia menuju mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di pertengahan jalan ada orang menyebutkan kepada Sayyidina Umar ketika itu, ke mana kamu mau pergi?
Jadi lalu disebutkan Sayyidina Umar kata, aku nak cari Muhammad, kan, aku nak cari Muhammad. Kemudian orang tu menyebut, kamu cari Nabi Muhammad sedangkan adik kamu sendiri dah masuk Islam. Lagi bertambah marah lah. Bertambah marah Sayyidina Umar, daripada nak cari Rasulullah, terus pergi ke rumah adik dia, Fatimah. Dia sampai ke rumah Fatimah. Bila sampai ke rumah Fatimah, di rumah Fatimah dia dengar adik dia sedang membaca bacaan, itu bacaan Al-Quran. Adik dia ketika itu di dalam rumah tu, Fatimah dan suami dia, dan sedang diajar oleh Khabbab Al-A'rad. Jadi dia tengok, kemudian Khabbab Al-A'rad ini sedar yang Umar datang, dia sembunyi di dalam rumah tersebut. Lalu Sayyidina Umar buka pintu, lalu ditanya kepada adik dia apa yang dia baca tadi. Adakah dia dah masuk Islam? Jadi bila berlaku di dalam rumah tu pergelutan. Jadi dia tolak ipar dia ni saat ini, kemudian dihalang oleh Fatimah, lalu ditolak Fatimah adik dia sendiri sehingga berdarah di muka. Lalu timbul di dalam hati dia ni rasa sayu, rasa kesian pada adik dia, lalu diminta daripada adik dia apa yang dibaca tadi. Apa yang dibaca tadi? Adik dia kata, tak boleh kamu dalam keadaan tak suci, pergi mandi dulu. Ya Umar pergi mandi, kemudian dia diajarkan baca surah apa yang kita tahu dari kisah ini, ada surah Taha. Kemudian Khabbab Al-A'rad yang sembunyi itu keluar daripada persembunyian dia. Dan dia tengok Umar berminat dengan Islam. Dia kata, bergembiralah wahai Umar dengan doa Nabi SAW tempoh hari. Apa yang Nabi doa? Allahumma a'izzal Islam bi'umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu daripada dua Umar. Umar Al-Khattab ataupun Amru bin Hisham. Jadi Allah kabulkan doa Nabi SAW, maka Islam itu, cahaya Islam itu masuk ke dalam hati Umar. Lalu Sayyidina Umar kata, tunjukkan aku di mana Muhammad sekarang. Jadi Khabbab Al-A'rad pun dia tahu Umar lembut untuk menerima Islam. Dia bagi tahu bahawa Rasulullah SAW berada di mana? Di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, di lereng Bukit Safa. Kemudian dia pergi ke rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, diketuknya. Ketika itu Rasulullah SAW sedang mengajar sahabat-sahabat yang baru memeluk Islam. Dalam tu ada Sayyidina Hamzah dan beberapa orang sahabat. Diketuknya pintu. Maka ketika mereka sedang belajar ataupun diajarkan oleh Rasulullah SAW, mereka dengar ketukan tersebut. Salah seorang melihat di celah-celah pintu, dapati Umar. Umar ketika itu, siapa tak tahu Umar ni? Umar ni seorang yang bengis. Dia menyeksa orang yang masuk Islam di zaman dia belum Islam. Jadi ketika sahabat nampak di celah pintu itu yang datang itu adalah Umar, maka masing-masing rasa macam gerun. Kemudian Sayyidina Hamzah yang berada ketika itu kata, siapa yang datang? Umar. Buka pintu. Kalau dia datang dengan cara baik, kita layan dia. Tetapi kalau dia datang sebaliknya, kita akan bunuh dia dengan pedang dia sendiri. Itu Hamzah. Hamzah, bapa saudara Nabi SAW. Lalu dibukakan pintu. Kemudian Umar masuk. Kemudian Rasulullah SAW berjumpa dengan Umar. Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam cekak baju Umar. Dia tanya, apa lagi yang engkau nak, wahai Umar? Kan? Apa lagi yang engkau nak setelah engkau melakukan kepada orang-orang yang baru masuk Islam itu kekasaran dan sebagainya. Kemudian di dalam maknanya hentakan Nabi SAW, Umar menyatakan bahawa dia nak masuk Islam. Dia mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dia telah masuk Islam. Ketika itu sahabat-sahabat yang berada bersama Nabi SAW ketika itu di dalam rumah bertakbir kegembiraan sehingga dengar di sekitar Kaabah. Maknanya takbir para sahabat dengan kegembiraan masuknya Umar. Itu Umar, sejarah dia masuk Islam yang diberi gelaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Faruq. Al-Faruq ni maksud apa? Pembeza di antara hak dan batil. Kerana apa? Setelah Umar masuk Islam, dia teringat siapa yang di Mekah ini yang paling kuat lawan Islam. Abu Jahal. Dia pergi rumah Abu Jahal, dia ketuk rumah Abu Jahal. Abu Jahal buka pintu, dia kata, hari ini aku telah masuk Islam. Aku telah beriman dengan apa yang dibawakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Jahal pun tak berani dengan Umar, ditutup pintunya. Dan Umar dengan terang menjelaskan ataupun menyatakan keislaman dia di Kaabah. Itu Umar, atau digelar sebagai Al-Faruq. Itu dia yang riwayatkan hadis ini adalah Umar Al-Khattab. Apa yang disebut daripada hadis ini, itu sedikit pengenalan tentang perawi hadis ataupun Umar Al-Khattab. Ini kisah-kisah sahabat yang selalu saya sebut, kita kena baca. Kita kena baca kisah-kisah sahabat. Carilah buku-buku apa pun yang akan menyebabkan kita melihat watak-watak yang ditarbiah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sebagai qudwah, sebagai uswah. Untuk kita tengok bagaimana akhlak Nabi melalui sirah Nabi. Jadi kita kena baca sirah. Dan selain itu kita kenal watak-watak yang ditarbiah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan kenal dan kita akan lebih dekat dengan watak mereka, akhlak mereka untuk kita ikuti. Itu pada hadis ini yang diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab. Apa Umar Al-Khattab sebut? Setelah selesai peperangan Khaybar, ada segolongan di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menghadap kepada beliau, kemudian mereka berkata, perang Khaybar ni berlaku pada tahun ke-7 Hijrah. Tahun ke-7 Hijrah setelah selesai perang Ahzab. Puak-puak Yahudi, kaum puak-puak Yahudi, setelah mereka diusir daripada Madinah, mereka lari kepada satu tempat yang jauhnya dengan Madinah itu sejauh lebih kurang 150 km ke selatan Madinah. Nama di tempat itu adalah Khaybar. Jadi di situ mereka berkampung, mereka membuat benteng dan mereka membuat perancangan-perancangan untuk lawan balik Nabi SAW. Jadi Nabi SAW sedar perancangan mereka. Jadi Nabi SAW terlebih dahulu pergi ke Khaybar untuk apa? Untuk menawan Khaybar itu. Itu peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar ini sengit. Peperangan Khaybar ini sengit dan Rasulullah SAW pun sahabat-sahabat yang ingin menyertai peperangan Khaybar pun Nabi SAW pilih. Hanya yang telah berbai'ah dengan Nabi SAW ketika Hudaibiyah sahaja dibenarkan ikut. Kemudian yang ingin menyertai peperangan Khaybar ini mestilah betul-betul pergi berjihad. Dan Nabi SAW kata apa? Tidak ada di dalam perang Khaybar ini anugerah ataupun hadiah-hadiah daripada harta rampasan perang. Kerana apa? Kerana yang dipilih
oleh Rasulullah menyertai perang Khaybar ni adalah betul-betul orang nak berjihad. Jadi bila dengar macam tu, tak ada ganjaran harta rampasan perang, dia secara automatik akan menyisihkan kaum-kaum munafik, puak-puak munafik yang nak ikut perang. Itu di dalam perang Khaybar. Dalam perang Khaybar. Jadi perang Khaybar ni adalah satu peperangan untuk melawan kaum Yahudi. Apa yang berlaku, yang ni sedikit peristiwa apa yang berlaku di dalam perang Khaybar ni. Setelah perang Khaybar, setelah bergelimpangan sahabat-sahabat yang syahid, maka mereka menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tunjukkan kepada Nabi, si fulan ini mati syahid, si fulan ini itu mati syahid. Mereka tunjukkan kepada Rasulullah, ini pun mati syahid dan si fulan itu mati syahid. Sehingga setelah seorang-seorang mereka tunjuk, tiba kepada satu orang, bila mereka tunjuk ini mati syahid, lalu Nabi SAW bersabda, apa Nabi SAW kata? Tidak, tak, ini bukan mati syahid. Sama sekali tidak. Fulan itu saya lihat dimasukkan ke dalam api neraka kerana menyembunyikan selembar selendang ataupun satu baju yang diambil dalam peperangan itu sebelum selesai peperangan. Dia dah ambil dah. Dia dah ambil. Mana dia ambil bukan hak dia. Apa yang Nabi sebut, dia ni bukan syahid. Walaupun nampak di luar mati syahid, berjuang di jalan Allah, tapi kesalahan dia apa? Mengambil bukan hak dia. Mengambil bukan hak dia. Seperti hadis yang pertama, dan pengajaran yang kita nak tengok daripada hadis ini adalah mengambil daripada sesuatu yang bukan hak kita. Apa natijah dia? Kerana di dalam Islam ini diajarkan kepada kita, selain kita beramal ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bacaan Al-Quran kita, solat sunat kita, solat fardu kita diajarkan. Agama Islam mengajar kepada kita untuk berakhlak dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Salah satu dia adalah hak orang lain jangan kita ambil tanpa keizinan orang itu. Kerana apa? Kerana bila kita mengganggu hak orang lain, apa natijah? Ini kita dapat lihat di dalam hadis yang kita bacakan tadi. Apa yang kita tengok di dalam keterangan yang disebut oleh penyusun di dalam menghuraikan hadis ini, disebut Islam melarang siapa sahaja dalam mengambil hak milik orang lain tanpa izin dari tuan yang memiliki harta tersebut. Islam sangat menghargai hak milik peribadi seseorang. Itu pengajaran yang kita dapat lihat. Maka siapa yang mengambil hak milik orang lain, hendaklah ia segera menyerahkannya kembali kepada pemiliknya. Walaupun benda itu hanya sedikit sahaja. Seseorang boleh dimasukkan ke dalam api neraka akibat daripada mengambil sebatang kayu mesuk sahaja. Iaitu apabila ia menganggap ringan hal itu dan mati dalam keadaan tidak sempat untuk meminta halal dari tuan punya barang tersebut. Kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka caranya adalah bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala, berazam tidak melakukan perbuatan itu lagi, perbuatan maksiat itu lagi, kemudian betul-betul bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkara itu melibatkan hak orang lain, tidak ada jalan lain melainkan dia perlu pulangkan balik barang yang kita ambil itu. Maksudnya kalau kita salah ataupun kalau kita salah dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berkaitan dengan hak anak Adam yang lain, hak manusia yang lain, itu kata kita lihat begitu sukar. Kerana apa? Kerana kita nak berdepan dengan orang. Kemudian kita nak nyatakan kesalahan kita pula. Itu berat. Itu sebab tu kesalahan dengan manusia ini kita jangan pandang remeh.
Lebih-lebih lagi dia melibatkan hak orang lain. Lebih-lebih lagi adalah apabila dia melibatkan hak orang lain. Kita tengok daripada akhlak perawi hadis ini. Ini siapa? Umar Al-Khattab sendiri. Kan? Umar Al-Khattab. Bila dia diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia memegang pemerintahan, dia sebagai khalifah, pada satu ketika berlaku dia dihadiahkan oleh pihak daripada Bahrain, dihadiahkan kepada dia minyak wangi daripada Bahrain yang banyak untuk dia edarkan kepada rakyat jelata. Kepada rakyat jelata. Kemudian yang orang-orang berdekatan dengan dia ni diminta tolong. Dia kata apa? Dekat yang ada dekatnya termasuk isteri dia, Sayyidatina Atiqah. Dia kata apa? Dia kata siapa yang dapat tolong aku edarkan minyak wangi ini kepada orang ramai. Jadi isteri dia yang ada dekat dengan dia, maknanya isteri dia nak tolong dia. Kata isteri dia apa? Saya boleh. Sayyidina Umar Al-Khattab buat tak dengar. Dia buat tak dengar apa isteri dia nak bantu dia. Kemudian dia tanya lagi, siapa yang boleh bantu aku untuk aku edarkan minyak wangi ini? Untuk aku timbang minyak wangi, kemudian untuk aku edarkan. Atikah kata, Sayyidatina Atikah, isteri dia kata apa? Aku boleh buat. Dia buat tak dengar lagi. Kemudian ditanya lagi, isteri dia angkat lagi. Kemudian dia cakap kepada isteri dia, wahai isteriku, aku nak edarkan minyak ini. Aku takut kalaulah engkau sebagai isteri aku yang edarkan, ketika engkau menimbang minyak wangi ini, kan ketika minyak wangi ini lekat dekat tangan kamu, engkau mengesat pada baju kamu, maka aku bimbang Umar telah mengambil hak orang lain. Itu waraknya Umar. Waraknya Umar. Dia bukan saja riwayatkan hadis ini di dalam kehidupan dia sendiri. Di dalam kehidupan dia sendiri, dia amat-amat menitik beratkan tentang persoalan hak orang lain. Tentang persoalan hak orang lain. Itulah akhlak yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar berkait rapat dengan hak orang lain yang takut dia dipersoalkan di akhirat nanti. Kemudian dia sebut lagi, oleh itu hendaklah kita berhati-hati kalau kita berjual beli dengan harta orang lain. Kita kena hati-hati. Dan hendaklah kita menjauhi harta-harta yang haram dan jangan melakukan apa-apa kezaliman terhadap hak milik orang lain. Kerana yang demikian itu boleh membawa kepada kebinasaan yang sangat besar sekali. Termasuk di dalam urusan hal jual beli. Dalam urusan hal jual beli, seorang penjual mesti jujur terhadap apa barang yang dijual. Terhadap apa barang yang dijual. Di dalam hadis riwayat Tirmizi sebut apa? At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Seorang peniaga yang jujur dan amanah, dia ni di akhirat bersama dengan apa? Bersama dengan para nabi, bersama dengan para siddiqin, dan bersama dengan orang-orang yang mati syahid. Itu kemuliaan orang-orang peniaga yang jujur. Pernah berlaku di dalam zaman Sayyidina Umar juga. Di dalam zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab ini, dia watak dia ketika dia memegang tanggungjawab sebagai khalifah, khalifah yang kedua, dia ni asal satu daripada tabiat, satu daripada yang dia suka adalah berjalan melihat rakyatnya di waktu malam. Ini kisah masyhur yang mungkin kita pernah dengar. Ketika mana dia singgah, dia terdengar daripada satu rumah perbualan di antara anak dan mak yang menjual susu.
pada malam hari, anak dan mak ini menyiapkan susu yang untuk dijual pada esok harinya. Umar dengar daripada luar apa perbualan daripada mak dan anak ni. Apa perbualan daripada mak dengan anak ni? Mak dia kata kepada anak ni, tambahkan susu ni dengan air sikit. Tambahkan susu dengan air untuk kita jual esok, supaya dapat untung yang banyak. Kemudian apa yang anak ni jawab? Anak ni dia kata, Sayyidina Umar dengar daripada luar. Anak ni kata apa? Anak ni kata tak boleh. Amirul Mukminin Umar Al-Khattab melarang peniaga buat macam ni. Makna dia kecoh di dalam perniagaan. Amirul Mukminin. Mak dia kata apa? Mak dia kata apa? Kita buat cepat-cepat sebelum terbit matahari. Sayyidina Umar tidak tahu. Apa anak ni jawab? Solehahnya anak perempuan ini. Apa anak ni jawab? Anak ni kata, ya betul. Sayyidina Umar tak tahu. Tetapi Tuhan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab itu maha mengetahui. Maka Umar yang dengar anak ni menangis kerana di dalam rakyat jelata ni ada satu watak yang begitu jujur, begitu takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai peniaga, maknanya kena jujur. Bukan kita takut dengan orang lain. Kita ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal. Apa pesan Rasulullah kepada Muaz bin Jabal? Kata Rasulullah kepada Muaz bin Jabal, ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kamu dengan Allah kat mana saja kamu berada. Bukan kita takut dengan manusia. Kerana di mana saja kamu berada, Allah melihat kamu. Ittaqillah haitsuma kunta. Pesan Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Wa atbi'is sayyi'atil hasanat tamhuha. Kalau kamu buat salah, ikuti dia dengan kebaikan. Moga-moga kebaikan itu akan memadam kejahatan yang kamu buat. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah pesan betul dekat Muaz bin Jabal, kamu duduk di mana pun kamu ingat Allah melihat kamu. Begitulah yang dipesan oleh satu kisah yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab dia Ihya Ulumuddin. Dibawakan satu kisah yang berlaku kepada Abdullah bin Sahal At-Tustari. Abdullah bin Sahal At-Tustari ini dia duduk dengan bapa saudara dia, seorang ulama, Muhammad bin Suwar. Dia duduk dengan, setiap malam dia akan terjaga tengok bapa saudara dia ni solat malam. Dan bapa saudara dia bila tengok dia berjaga setiap malam, waktu tu dia 3 tahun. Bapa saudara dia ajak kepada Abdullah bin Sahal At-Tustari ini satu kalimat yang perlu diingat ataupun disebut. Dia kata, kamu wahai budak, wahai anak saudaraku, waktu tu kecil lagi, kamu kena sebut ini. Apa kamu kena sebut? Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Dia ajar budak kecil ni. Apa maksud dia tu? Maksud dia, kamu kena sebut ulang-ulang 3 kali sehari. Kamu kena sebut Allah bersamaku, Allahu ma'i, Allahu naziri, Allah tengok aku, Allahu syahidi, Allah saksikan aku. Dia ajar budak ni. Sehingga siapa? Abdullah bin Sahal Tustari ni. Ketika dia besar pun dia ulang lagi, ditambah ulang lagi. Sehingga Abdullah bin Sahal Tustari rahimahullahu ta'ala dikata apa? Kalimat yang diajar oleh pakcik aku ini telah mengesankan hati aku. Maksud tu, kita apabila ulang-ulang Allah tengok aku, Allah ada dengan aku, Allah menyaksikan apa yang aku buat, maka dia akan secara automatik akan memberi kesan kepada kita tentang kerja buat kita setiap hari. Itulah yang berlaku kepada anak tadi, anak perempuan tadi.
Apa yang dia kata kat mak dia? Dia kata, ya Umar tak tahu. Tetapi Tuhan Umar Al-Khattab itu maha mengetahui. Sehingga menangis Sayyidina Umar Al-Khattab, dia balik ke rumah. Sayyidina Umar Al-Khattab ini cakap kepada anak dia, siapa yang nak kahwin. Ketika tu ada anak dia nama Asim. Nama Asim anak dia. Maka Asim ini dikahwinkan dengan perempuan tadi. Dengan perempuan tadi. Itu. Asim dikahwinkan dengan perempuan yang solihah tadi. Dan lebih daripada itu, berkat daripada anak, maknanya wanita yang solihah, anak yang solihah tadi, bila kahwin dengan anak Sayyidina Umar, Asim, maka perkahwinan itu melahirkan seorang anak yang bernama Laila. Laila ni digelar sebagai Ummu Asim. Ummu Asim. Ummu Asim binti Asim. Ummu Asim binti Asim. Ummu Asim binti Asim berkahwin dengan siapa? Dengan ialah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang pernah kita dengar tentang keadilan dia. Itu daripada dia merupakan cicit daripada Umar Al-Khattab. Kenapa kita sebut macam ni? Maknanya Umar Al-Khattab dengar kejujuran daripada punya edaran minyak wangi ini ditutup hidung. Apa yang dia kata? Apa yang disebut Umar bin Abdul Aziz bila orang tanya kenapa dia tutup hidung? Dengar suara. Dari tadi tak tahu. Okey tadi. Angkut sikit. dengar tak? Dengar, tolong komen. Dengar tak? Gerak kat situ. Oh. Situ. Dekat situ gerak. Enggak. Gerak tak apa. Oh. Jalan. Jalan. Dengar juga. Dengar. Baik. Mana tadi kita? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar, dengar kot ni. Okey, baik, dah dengar. Ketika berlaku pada zaman dia tentang minyak wangi juga, nak diedarkan kepada orang lain, ditutup hidung. Bila ditanya kenapa ditutup hidung khalifah, kata Umar bin Abdul Aziz, minyak wangi ini yang dilihat adalah manfaatnya adalah bau. Maka aku takut aku disoal mengambil hak orang lain. Itu Umar bin Abdul Aziz, cicit kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini hasil didikan akhlak Nabi SAW mengalir kepada cicit. Takut dalam persoalan mengambil hak orang lain. Jadi kita tengok lagi apa yang disebutkan oleh penyusun. Oleh itu hendaklah kita berhati-hati kalau kita berjual beli dengan orang lain, dan hendaklah kita menjauhi harta-harta yang haram dan jangan melakukan apa-apa kezaliman terhadap hak milik orang lain, kerana yang demikian itu boleh membawa kepada kebinasaan yang sangat besar sekali. Kemudian disebut lagi kemudian masalah menggelapkan harta negara atau sesuatu kumpulan jemaah organisasi atau yang diistilahkan pada masa sekarang ini dengan perkataan korupsi adalah suatu amalan yang terkutuk dan dosa yang sangat besar. Amalan yang terkutuk dan dosa yang sangat besar sekalipun yang digelapkan itu hanya seharga selembar baju sahaja. Apa natijah dia? Kalau ambil hak orang lain, walaupun benda tu kecil, diharamkan bau syurga.
diharamkan bau syurga, wal iazubillah. Dalam satu daurah penyusun ini, ketika mensyarahkan hadis ini, dia sebut apa? Syekh Ahmad Fahmi Zamzam sebut apa? Itu kalau hadis yang pertama tu kita tengok mengambil kayu siwak. Kayu siwak yang tak sampai harga, tak lebih daripada RM10 satu. Kan? Apatah lagi orang yang mengambil hak orang lain seperti mengambil satu pemeluk kayu balak. Ketika kita berada di dalam kekuasaan ataupun pemerintahan. Itu lagi kuat ancaman dia. Hadis di atas merupakan suatu ancaman keras sekali dan peringatan yang tegas agar seseorang jangan berbuat khianat terhadap hak milik orang banyak yang diamanahkan ke atasnya. Tindakan keras itu akan diambil sekalipun ke atas seseorang yang telah gugur di medan perang, walaupun orang tu kita tengok berjihad di jalan Allah. Tapi ada kesalahan dia mengambil hak bukan hak dia. Itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bukan syahid. Kemudian ketika dia gugur di medan peperangan dengan badan yang berlumuran dengan darah yang telah mempertaruhkan nyawanya sebagai tanda kesetiaannya kepada perjuangan, apatah lagi kalau ianya hanya seorang karyawan atau pegawai biasa yang tidaklah begitu bermakna bagi pengorbanan yang diberikannya. Kita tengok berkaitan dengan hak orang lain, kerana kita takut. Di dalam hadis Nabi SAW berkaitan dengan akhir zaman, apa Rasulullah SAW sebut, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang satu masa, satu zaman, ma yubalir rajulu, seorang lelaki ini tidak kisah min aina asabal mal, daripada mana dia dapat harta dia, min halal am haram. Mana dia orang dah tak kisah. Antara satu tanda-tanda kiamat adalah berlaku pada akan datang satu zaman yang ketika itu orang dah tak kisah daripada mana sumber dia dapat rezeki dia, halal ke haram, orang dah tak kisah. Ini bila hal yang berkaitan dengan rezeki yang haram, antaranya mengambil hak orang lain, merompak, mencuri, kan, orang dah tak kisah. Jadi kita kena ingat bahawa yang berkaitan dengan hak orang lain ini, itu ada satu ancaman. Sebab tu Al-Imam Al-Ghazali menasihatkan kepada kita. Dia kata apa? Kita ni selain daripada kita menjaga, selain kita berbuat amal. Buat amal, solat malam, baca Quran, berzikir, itu bagus. Dalam masa yang sama kita perlu menjaga amalan kita. Apa maksud menjaga amalan? Jaga amalan daripada sum'ah, riya', ujub yang pernah kita sebut dalam kelas yang lalu, agar amalan kita ini tidak terhapus kerana nak tunjuk ke orang, nak perdengarkan kepada orang, ataupun amalan kita ini boleh gugur dengan apa? Dengan kita mengumpat nanti hadis yang selepas ini kita dapat tengok, ataupun kita mencerca orang lain, ataupun amalan kita ini tergugat apabila kita mengambil hak-hak orang lain. Amal dah cantik dah, solat kita jaga, Quran kita baca, mengaji pun kita mengaji, tetapi kita jangan terjerumus di dalam terlibat di dalam mengambil hak orang lain. Kita takut, kita bimbang di dalam hisapan Allah Subhanahu wa taala kelak, di akhirat kelak. Kita cukup bimbang apabila tersangkut kita dengan perkara-perkara yang melibatkan hak orang lain. Sebab itu Imam Al-Ghazali menasihatkan kepada kita, selain daripada kita berbuat amal, maka kita perlu menjaga amalan kita sebaik-baiknya agar amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak tersangkut perkara yang berkaitan dengan
hak-hak orang lain. Itu yang dinasihatkan kepada Rasulullah kepada Muaz bin Jabal tadi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kamu buat baik, dalam masa buat baik kamu kena berakhlak dengan manusia yang lain dengan akhlak-akhlak yang baik. Itu yang kita dapat lihat pada malam ini, yang secara kesimpulannya kita menyimpulkan bahawa kena hati-hati di dalam kita menjalani kehidupan seharian. Maka kita kena jaga tentang apa? Tentang hak-hak orang lain. Jangan kita ambil tanpa keizinan. Apatah lagi sekarang ini kerap berlaku apa yang kita lihat di media-media masa, berlaku samun, merompak dan rasuah. Kita dapat tengok yang berlaku di dalam masyarakat kita ini, dan kita harapkan masyarakat kita ini diselamatkan daripada perbuatan-perbuatan ini, kerana perbuatan-perbuatan ini mendapat satu ancaman. Contohnya rasuah, apa yang Nabi SAW sebut, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah itu di dalam neraka. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang yang memberi rasuah dan seorang yang menerima rasuah. Apa maksud laknat? Ini al-bu'du 'anil rahmah. Ini jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang dapat itu tidak ada keberkatan apabila sumber yang kita dapat itu adalah sumber-sumber yang sumber yang tidak halal. Wal-'iyazubillah. Moga-moga kita dapat mengambil pengajaran daripada hadis yang kita bacakan pada malam ini sebagai pelembut, selalu kita sebut sebagai melembutkan hati kita, dan sebagai panduan kita di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang Muslim, dalam masa yang sama sebagai seorang mukmin yang hidup di dalam satu masyarakat dan bermuamalah dengan orang lain. Maka kita perlu jaga muamalah ataupun kita punya interaksi ataupun muamalah kita dengan orang lain, sama ada orang Islam, orang bukan Islam, hatta haiwan sekalipun. Agama Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga sebaik-baiknya hubungan kita dengan persekitaran kita. Wallahu alam. Sekadar itu perkongsian kita pada malam ini. Moga-moga kita dapat manfaat daripada hadis yang kita bacakan pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya daripada kelemahan saya sendiri. Insya-Allah pada hadis yang kelima nanti kita akan masuk pada tajuk siapa orang yang bankrupt ataupun muflis. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.